dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam Cara Channel. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan cara-cara rawatan sabut kelapa ataupun dipanggil kokopit untuk tanaman fertigasi. Okey, ini dia kokopit saya yang sudah terbiar lama, sekitar hampir 2 tahun. Kalau kita lihat kokopit ni dah macam tak boleh guna kan, tapi sebenarnya kokopit ni boleh guna. Jangka hayat dia bertahun, sampai 10 tahun pun boleh. Cumanya kita perlu tambah top up macam tu je. Okey, cuba lihat yang ni. Ini ialah tanda yang mana semut pernah duduk dalam kokopit kita. Dia menjadi bulat-bulat kecil tu. Itu tanda dia. Dan satu lagi tanda dia pula ialah gumpalan berwarna putih. Kokopit kita menjadi gumpalan warna putih macam ni. Itu ialah tanda-tanda yang mana kokopit kita ni pernah diduduki oleh semut ataupun semut pernah membuat sarang di dalamnya. Cuma hari ini semut tak ada, sebab semalam saya dah pernah usik tempat mereka ni. Okey, cuba kita lihat yang ni pula. Nampak tu? Ada semut hitam, semut api, kami panggil semut api. Dia dah bersarang dalam kokopit yang ni. Jadi kemungkinan besar kebanyakan kokopit di sini sudah diduduki oleh semut. Jadi hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk kita merawat kokopit semula. Banyak dah ni, anai-anai pun ada, semut pun ada. Nampak tu lubang. Biasanya kalau berlubang daripada atas ni, adalah tu binatang yang masuk dalam tu. Cuba lihat yang ni pula. Ni ada tanda-tanda semut pernah duduk dalam ni, nampak tu. Kokopit kita menjadi tanah dan bulat-bulat. Jadi semut pernah bersarang dalam ni sebenarnya. Lihat ni, kalau kita tidak membuat rawatan kokopit ataupun sabut kelapa, bimbang nanti semut ini akan menjadi musuh bagi tanaman kita. Lihat ini ialah kokopit yang telah menjadi tanah berwarna hitam. Memang dah lama, tapi jangan bimbang, kita masih boleh guna. Cumanya kita perlu membuat rawatan sahaja. Jadi kita boleh campurkan dengan kokopit yang masih ada rupa sabut kelapa dengan kokopit yang telah berubah menjadi tanah. Ini pula kokopit yang masih utuh seperti sabut kelapa yang asal. Cumanya dia telah menggumpal keras. Kan nampak dah keras. Jadi kokopit ni perlu kita rawat dengan cara kita menggemburkan kembali. Kalau kita lihat pun ada itu, apa? Anak-anak kecil ada dalam tu. Ada anak kecil. Jadi rawatan ni kita harap supaya anak-anak pun turut musnah. Okey, jadi kita hancurkan dulu kokopit ni supaya lebih gembur. Kalau kita lihat, satu kokopit yang masih utuh seperti sabut kelapa, satu lagi pula kokopit yang sudah berubah menjadi tanah hitam. Tak apa, kita campurkan keduanya. Tak mengapa, jangan bimbang ya tuan-tuan. Alhamdulillah, ini hasilnya. Lebih kurang 20 lebih polybag sudah saya keluarkan kokopitnya. Jangan lupa subscribe ya. Ini racun yang saya gunakan. Nama dia Carbicide, benar pirang. Benar pirang ni serangga yang menyerang padi. Jadi kalau bagi penanam padi, petani-petani padi, biasa dia gunakan racun ni lah. Racun ni juga dia boleh membunuh semut, segala jenis semut, lipas, itu yang saya tahu lah, semut dan lipas. Dan juga ada orang mengatakan dia juga boleh membunuh ulat gonggok yang duduk dalam tanaman tu kan, ulat gonggok dan siput babi kecil. Tapi wallahu alam, yang saya tahu dia boleh membunuh segala jenis semut, lipas dan juga benda pirang.
InsyaAllah. Tapi segalanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey, cara penggunaannya pula ada dua cara, iaitu yang pertama dengan taburan serbuk dan yang kedua dengan bancuan air, dan kita semua menggunakan mesin pam racun. Okey, sebelum kita meracun, kita mestilah menggunakan pelitup muka ataupun mask supaya kita tidak terhidur racun, dan juga menggunakan sarung tangan supaya kita tidak bersentuh secara langsung dengan serbuk racun. Okey, caranya kita hanya taburkan saja. Kita lihat arah angin ya. Kita lihat, okey, nampak arah angin kalau menghadap kepada tubuh badan kita, kita perlulah beralih kedudukan. Okey, tabur saja sedikit demi sedikit. Okey, macam ni ya. Saya dah selesai menabur racun. Macam ni ke semua serbuk kelapa ataupun kokopit. Okey, setelah tu kita akan gaulkan kokopit ni yang telah kita tuangkan racun tadi kan. Kita gaul sehingga rata supaya nanti semut yang ada dalam kokopit yang mana dia berselindung di bawah kan, di dalam, akan terkena racun tersebut. Ataupun kalau ada semut yang akan cuba untuk masuk kembali kan, dia pasti juga akan terkena serbuk racun tersebut. Okey, dah habis saya gaul tadi kan. Kemudian saya akan tuang semula serbuk racun untuk proses yang kedua kalinya, dan kita akan ratakan kembali. Di sini kokopit akan lebih gembur kerana kita melakukan proses dua kali. Alhamdulillah, dah selesai proses tadi kan. Kokopit pun nampak lebih gembur. Kemudian kita masukkan kokopit ke dalam plastik polybag. Saya masukkan kokopit ke dalam plastik polybag ini sebanyak macam ni. Tapi terserah kepada citarasa tuan-puan. Alhamdulillah, dah selesai. Dan inilah hasilnya ya tuan-puan. Kita lihat ya, kokopit yang dah lama kita biarkan akhirnya boleh kita gunakan semula. Ingat ya, selepas ini jangan buang lagi kokopit tersebut. Jika ada kritikan dan cadangan, silalah ketik di ruangan komen saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel saya ini lebih berkembang. Terima kasih.